السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه السنة سنة خير علينا وعلى الأمة الإسلامية يا أكرم الأكرمين. Amma ba'du, muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Apabila masuknya tahun hijrah yang baru, kita ingat kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perjuangannya sallallahu alaihi wasallam. Karena tahun ini dinamakan tahun hijrah, ini kerana kita mula kiraannya daripada tahun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah padanya daripada Makkah Al-Mukarramah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka apabila kita menyambut tahun hijrah yang baru, ini adalah kerana kecintaan kita kepada Nabi ini yang mulia. Ini kerana kita cinta kepadanya sallallahu alaihi wasallam dan kita ingat jasanya yang baik dan jasanya yang besar terhadap kita, terhadap setiap individu daripada kita. Kerana jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita lagi besar daripada jasa ibu bapa kita terhadap kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Ta'ala telah menyuruh dia untuk menyampaikan dakwah kepada manusia dan jin. Dia diutuskan kepada seluruh manusia dan jin. Tengok kepada tugasan ini yang besar. Tengok kepada tugasan ini yang besar. Dan betapa banyaknya cabaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghadapi sedang dia melaksanakan tugasan ini, suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, jom kita melihat sebahagian daripada apa yang Allah Ta'ala mengkhabarkan tentangnya dalam Al-Quran Al-Karim tentang kisah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العلي العظيم. Difahami daripada firman-Nya Subhanahu wa ta'ala, jika kamu tidak membantunya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika tidak menyokongnya, tidak membantunya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyokongnya dan telah kurniakan kemenangan kepadanya. Dan orang yang disokong oleh Allah, yang diberikan kemenangan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat kalahkannya. Maka Allah Ta'ala berfirman, إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Apabila orang-orang kafir telah mengeluarkannya,
yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. Dia adalah berdua, yakni dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia dengan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka keluar dalam perjalanan hijrah. Allah Ta'ala berfirman, إذ هما في الغار. Yani apabila mereka berdua berada di dalam gua. Gua itu adalah gua Thawr. Apabila mereka berdua berada di dalam gua. إذ يقول لصاحبه لا تحزن. Apabila baginda dia telah bersabda kepada sahabatnya, dan sahabatnya di sini dengan ijma' para mufassirin, dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. La tahzan, jangan kamu sedih. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan, innallaha ma'ana. Maknanya jangan kamu sedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah Ta'ala menyokong kita dan mengaruniakan kemenangan kepada kita. Tengok kepada harapan yang tinggi pada apa yang baik dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan untuk melaksanakan kebaikan, menyebarkan dakwah di Madinah Al-Munawwarah masih lagi ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, dan dia bertawakal kepada Allah walaupun ketika itu berada dalam keadaan yang susah. Ramai orang-orang kafir tengah mencarinya, ingin untuk membunuhnya, tetapi baginda tetap bersabar, tetap memperjuangkan dakwah, tetap meneruskan melaksanakan apa yang dia disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakannya. Muslimin, muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mahu melihat betapa banyaknya cabaran yang dia telah menghadapi di Makkah Al-Mukarramah, sangat banyak. Sangat banyak. Baginda sallallahu alaihi wasallam setelah dia diutuskan, dia telah mula membuat dakwah. Maka ada yang telah memeluk agama Islam di Makkah Al-Mukarramah. Lelaki pertama yang telah menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memeluk agama Islam, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun perempuan yang pertama, maka dia adalah Khadijah radhiyallahu anha. Adapun kanak-kanak yang pertama ketika itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia membuat dakwah secara terang-terang, dia telah lalu antara orang-orang Arab. Bila orang Arab datang ke Makkah pada musim-musim yang tertentu, maka dia lalu antara mereka dan dia bersabda, Ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Yani baginda kata yang mafhumnya, wahai manusia, sebutlah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, niscaya kamu mendapat kejayaan. Ini makna sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia membuat dakwah dengan cara yang zahir, maka orang-orang kafir menyakitinya, termasuk Abu Lahab, bapa saudaranya. Dia ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia kata, wahai manusia, jangan mempercayainya, jangan ikut dia. Dan orang-orang kafir telah katakan tentang baginda,
mereka kata dia orang sahir, mereka kata dia orang gila, mereka kata macam-macam, tapi semua itu tidak memberhentikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dakwah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah jadi berat ke atas sahabatnya tekanan dan sakitan daripada orang-orang kafir sudah jadi berat, maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh sebahagian daripada mereka untuk berhijrah. Hijrah yang pertama ke Habsyah, maka itu adalah hijrah pertama sebelum hijrah ke Madinah. Antara apa yang telah berlaku dengan para sahabat ketika itu, contohnya Sumayyah radhiyallahu anha, ibu kepada Ammar ibn Yasir, orang kafir. Apabila tahu dia telah memeluk agama Islam, maka mereka telah membunuhnya, mereka telah membuka perutnya dan mengeluarkan isinya. Wal'iyadu billahi ta'ala, dia adalah syahidah pertama di Makkah Al-Mukarramah. Dan seperti Bilal Al-Habashi radhiyallahu anhu, orang-orang kafir membawanya ke padang pasir pada waktu panas di sana di Peninsula Arab, dan mereka letakkan batu-batu yang besar atas dadanya, menyuruh dia untuk berkufur dan bersyirik, tetapi beliau tetap atas kebenaran. Dia kata ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Maknanya Allah Ta'ala Maha Esa, Allah Ta'ala tiada sekutu baginya. Dia tetap atas tauhid, karena tauhidullah itu adalah kewajiban yang paling besar atas seorang yang mukallaf. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kewajiban yang paling besar atas seorang mukallaf. Ini lagi besar daripada salat dan puasa dan haj dan zakat. Kewajiban yang paling utama dan paling besar ke atas seorang mukallaf adalah mengenal Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah menyebarkannya, ajaran tentang tauhid, ajaran yang benar. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam, dia telah berjumpa dengan sebahagian daripada penduduk Madinah Al-Munawwarah. Mereka datang ke Makkah, maka baginda berjumpa dengan sebahagian daripada mereka, daripada Al-Aus dan Al-Khazraj. Ini dua kabilah daripada Madinah Al-Munawwarah. Maka Al-Aus dan Al-Khazraj, ada sebahagian daripada mereka datang ke Makkah, dan baginda berjumpa dengan mereka. Baginda membuat dakwah, maka mereka telah memeluk agama Islam, dan mereka mengkhabarkan dan menyebarkan agama Islam pada yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian mereka datang pada tahun yang berikutnya. Maka apabila mereka pulang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan bersama mereka dua para sahabat yang mulia, yang mereka adalah Ibnu Ummi Maktum dan Mus'ab Ibnu Umair radhiyallahu anhuma. Mereka pergi untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan tentang Islam di Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu belum lagi ada suruhan baginya untuk berhijrah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh berani, dia tetap di Makkah Al-Mukarramah. Dia tidak keluar melainkan dengan izin daripada Allah, melainkan setelah dia disuruh untuk keluar daripada Makkah Al-Mukarramah. Maka
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat dakwah selama 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah, dan macam-macam cabaran yang baginda telah menghadapi. Ada bapa saudaranya Abu Talib, ia telah membantu baginda dan mempertahankannya. Abu Talib antara ketua-ketua Quraisy. Maka dia telah membantu baginda mempertahankannya walaupun dia tidak memeluk agama Islam, tetapi dia telah membantu pada mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila orang-orang kafir di Makkah mereka melihat bahawasanya sudah ada antara anak-anak mereka ramai yang telah memeluk agama Islam, walaupun mereka telah cuba untuk memberhentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah menyuruh orang ramai untuk tidak ikutnya, tapi dakwah Islam tetap tersebar. Dakwah Islam tetap tersebar. Maka mereka hantar satu tawaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah cuba untuk mahu memberhentikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dakwah dengan tawarkan kepadanya perkara-perkara duniawi. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia seorang yang mulia, yang hatinya tidak terpaut dengan dunia, dia tidak menjual agama. Maka mereka kata kepada Abu Talib, katakanlah kepada anak saudara kamu, jika dia mahu harta, kita memberikannya harta sampai dia jadi orang terkaya di kalangan Quraisy. Dan jika dia mahu jadi ketua Quraisy, kita akan melanjutkannya sebagai ketua, dan kita tidak akan mengambil apa-apa keputusan melainkan setelah bermasyawarat dengannya. Dan jika dia mahu isteri yang cantik, kita akan memperkahwinkan dia dengan wanita yang paling cantik di kalangan Quraisy. Maka Abu Talib dia membawa tawaran ini, yang mana ia disyaratkan dengan Rasulullah memberhentikan dakwah sallallahu alaihi wasallam. Dia membawa tawaran-tawaran ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh berani memberi jawaban yang pedas. Dia bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi ya am, law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al-amra ma taraktuhu hatta yudhhirahu Allah aw ahlika dunah." Mafhumnya, wahai bapa saudaraku, demi Allah, jikalau mereka meletakkan matahari di kananku dan bulan di kiriku, supaya saya meninggalkan dakwah ini, saya tidak meninggalkannya sampai ia zahir atau saya mati. Dia tidak akan meninggalkannya. Ini jawaban putus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok ketetapan baginda. Sedangkan sekarang kita melihat setengah orang yang mereka tidak jaga agama, yang mereka tidak jaga belajar ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghadapi pelbagai cabaran untuk menyebarkan ilmu ini, tapi masih lagi kita melihat antara pemuda-pemudi yang mereka tidak ambil berat tentang hadir majlis ilmu, tidak ambil berat tentang menuntut ilmu. Subhanallahil azim. Ilmu ini, ilmu agama, adalah ilmu yang sangat tinggi nilainya, sangat penting bagi setiap daripada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim," rawahu al-Baihaqi. Maknanya menuntut ilmu yang ia sebahagian daripada ilmu agama yang ia fardu ain, itu wajib ke atas setiap orang mukallaf, muslim dan muslimah. Ada sebahagian daripada ilmu agama
Wajib ke atas setiap orang mukallaf, muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Dengannya seorang tahu bagaimana melaksanakan yang wajib dengan betul dan apakah yang haram supaya dia menjauhinya. Adapun orang yang dia tidak belajar, tidak tahu bagaimana membuat yang wajib dengan betul, maka boleh jadi dia sangka dirinya membuat yang betul, tapi sebenarnya dia tidak membuat apa yang betul. Kita melihat setengah orang zaman sekarang hatta bacaan Fatihah bagi mereka tidak betul. Kita melihat setengah orang bila dia mahu baca Al-Fatihah, dia kata Shiratal ladzina an'amta alaihim. Dia kata allazina ganti kepada alladzina. Tidak sah kalau orang baca dalam Fatihah dia kata allazina, tidak sah kerana dia tukar satu huruf dengan huruf yang lain. Maka apabila dia tukar macam ini, tidak sah bacaan, tidak sah bacaan. Ada setengah yang kata, oh ini saya dah lama macam itu. Lama bagaimana lama? Buat apa dalam dunia ini kalau tidak belajar Fatihah dengan betul? Kalau Fatihah belum belajar dengan betul, kalau Fatihah belum lagi semak bacaannya dengan seorang ustaz untuk dia membetulkan makhraj, hidup di dunia buat apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, sangat penting orang yang mahu beramal ada ilmu. Ilmu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabar, telah menghadapi banyak cabaran untuk menyebarkannya kepada umatnya, telah berhijrah daripada Makkah ke Madinah, telah bermalam 3 malam di dalam satu gua yang tidak ada padanya lampu, tidak ada padanya katil, tidak ada padanya kipas, tidak ada padanya air conditioner. 3 malam, bukan dalam hotel 5 stars, dalam satu gua. Masya Allah al-azim, Masya Allah al-azim. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu perjuangannya, maka bagaimana sepatutnya kita ambil berat tentang ilmu yang baginda telah menyampaikan, dan bagaimana sepatutnya semangat kita pada mempelajari ilmu itu, dan khususnya ilmu aqidah, ilmu tauhid, yang ia seafdal ilmu, setinggi-tinggi ilmu, ilmu tauhid, ilmu yang padanya kita syarahkan tentang mengenal Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena ini asas Islam. Asas Islam apa? Kalimah syahadah, mengenal Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Allah adalah dengan mengenal sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah syarat untuk diterima segala amalan yang salih. Kata Imam Al-Ghazali, la tasihhu al-ibadatu illa ba'da ma'rifati al-ma'bud. Ibadah tidak diterima melainkan daripada orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini ulama kita telah mengambil berat tentang ajarkan ilmu ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya ajaran akidah, Maka ulama kita di Kedah sejak zaman dahulu, mereka sangat ambil berat tentang ajarkan tentang sifat 20. Mengajarkan tentang sifat 20. Kenapa? Karena mengenal Allah adalah dengan mengenal sifat-sifatnya. Kita mendengar azan, kemudian kita sambung insya-Allah taala.
Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah mengajarkan tauhid dan menyebarkan tauhid Allah, dan telah mengajarkan tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang ia kewajipan yang paling besar. Dan kita telah sebut bahawasanya mengenal Allah adalah dengan mengenal sifat-sifat Allah. Karena ini ulama kita di Kedah sejak zaman dahulu, mereka sangat ambil berat tentang mengajarkan tentang sifat 20. Kenapa? Karena mengenal Allah adalah dengan mengenal sifat-sifatnya.
Mengenal Allah adalah syarat untuk diterima salat, syarat untuk diterima puasa, syarat untuk diterima zikir, syarat untuk diterima bacaan Quran. Maka kerana ini, zaman dahulu di Kedah, kalau datang anak murid yang baru ke pondok, perkara pertama tuan guru akan suruh dia belajar adalah belajar tentang sifat 20. Seperti ini adalah cara ulama kita, dan negeri Kedah adalah antara negeri-negeri yang terkenal dengan madrasah pondok yang telah mempertahankan Islam dan mempertahankan akidah sekian lama. Dan antara para ulama, para pejuang yang mereka telah memperjuangkan dakwah, mereka telah ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada memperjuangkan dakwah Islam adalah Syekh Abdul Rahman Merbuk rahimahullahu taala. Yang mana Syekh Abdul Rahman Merbuk, beliau adalah anak murid kepada Tuan Hussein Kedah. Beliau belajar di madrasah Tuan Hussein Kedah dahulu. Tuan Hussein Kedah yang dia adalah Syekh Husain Nasir bin Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari. Pernah ada madrasah yang besar di Kedah, dan ramai ulama graduan daripada madrasahnya. Antara graduannya juga adalah Syekh Abdul Rahman Merbuk rahimahullahu taala. Dan Syekh Abdul Rahman juga dia belajar di Makkah Al-Mukarramah dengan ulama Makkah. Kemudian dia balik, dia mengasaskan madrasah, dan beliau rahimahullahu taala telah mengajarkan akidah ahli sunnah wal jamaah yang betul. Akidah ahli sunnah wal jamaah yang betul, yang ia akidah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Alhamdulillah, kita di negeri Kedah secara rasmi akidah yang kita mengajarkan adalah ikut cara ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dan ada satu pun wasiat daripada ulama yang terkenal belah utara, yang dia adalah Syekh Abdullah Fahim rahimahullah. Beliau menulis sebuah wasiat. Dia pejuang merdeka yang terkenal. Dia kata di dalamnya, kita kaum Melayu ahli sunnah wal jamaah, dari sudut aqidah kita ikut Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dari sudut fiqh Al-Imam Al-Syafi'i, dari sudut tasawuf Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Al-Imam Al-Ghazali. Wahai kaum Melayu, jangan kamu berpecah belah dengan menerima fahaman-fahaman sesat. Pentingnya wasiat ini bagi kita pada zaman sekarang, karena ada setengah orang yang mereka menolak ajaran tentang sifat 20, dan mereka tuhmah ulama kita dengan syirik kerana mengajarkan tentang sifat 20, sedangkan mereka itu yang membawa akidah yang sesat, membawa fahaman yang menyeleweng. Subhanallahil azim. Apabila kita ajarkan tentang sifat-sifat Allah, kita bukan membawa perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini difahami daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-wujud maknanya Allah ada. Al-qidam maknanya tiada permulaan bagi kewujudan Allah. Hanya dia yang azali, hanya dia yang tiada permulaan bagi kewujudannya. Dan segala sesuatu selain Allah baharu ada baginya permulaan. Hanya Allah yang tiada permulaan bagi kewujudannya. Allah ada sebelum adanya langit dan bumi, sebelum adanya manusia dan cahaya, sebelum adanya segala ciptaan, dan tiada permulaan bagi kewujudan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ta'ala dia bersifat dengan al-baqa, tiada akhir bagi kewujudannya, dia tidak mati dan tidak binasa. Mukhalafatuhu lil hawadithi, maknanya Allah tidak seperti sesuatu, dia tidak seperti yang baharu, tidak seperti ciptaan, bukan seperti manusia, bukan seperti cahaya, bukan seperti kegelapan. Allah Ta'ala bukan jisim besar seperti gunung.
bukan jisim kecil seperti habuk atau semut. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha suci daripada menyamai ciptaannya, Maha suci daripada segala sifat ciptaan, Maha suci daripada bersifat dengan warna dan bentuk dan rupa paras dan anggota badan. Dan kata ulama, apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Ini satu kaidah yang penting dalam ilmu aqidah yang hendaklah dipegang oleh setiap orang. Maka kaidah ini yang penting. Ia adalah satu senjata yang dengannya seorang mempertahankan dirinya daripada waswas syaitan. Jika syaitan datang dan serang, dia kata Allah seperti cahaya, atau dia kata Allah seperti manusia, tolak syaitan dan ingat, apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Ini adalah aqidah yang benar, aqidah ahli sunnah wal jamaah. Adapun orang yang dia menyifatkan Allah dengan anggota badan, anggota tangan, anggota kaki, anggota mata, anggota telinga, maka orang ini kepercayaannya seperti kepercayaan penyembah berhala. Yang menyembah berhala, dia percaya bahawasanya Tuhan jisim beranggota badan. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah percaya Allah tidak seperti sesuatu. Lagi, muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Maknanya dia tidak berhajat kepada sesuatu. Kata Al-Syeikh Tuan Hussein Kedah dalam kitabnya yang berjudul Hidayatul Mutafakkirin, sebuah kitab yang tulisan Jawi yang dia syarahkan dalamnya tentang sifat-sifat Allah dan tolak golongan-golongan sesat. Beliau kata, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dia bukan jirim yang berpihak. Maknanya Allah Ta'ala bukan jisim yang menempati satu tempat atau satu arah. Dia kata tiada bertempat, yakni Allah Ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah. Kita sekarang ada dalam masjid, malaikat berada di dalam langit, ikan berada di dalam laut. Kita ini jisim-jisim, kita jisim-jisim, para malaikat jisim-jisim juga. Yang ia jisim ada baginya tempat. Adapun Allah yang dia bukan jisim, mustahil dia menempati tempat. Karena mengambil tempat maknanya jisim yang memenuhi ruang, lapang. Allah bukan jisim, bukan seperti kita. Maka mesti dia ada tanpa tempat. Karena ini kata para ulama ahli sunnah wal jamaah, Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Boleh kita ulang ini, melihat sebanyak di Masjid Al-Bushra bagaimana pada tahun hijrah yang baru, bila mendengar tentang perjuangan kekasih kita, dan ingat pada awal tahun hijrah ini tentang kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semangatnya yang tinggi pada menyebarkan dakwah dan menyampaikan ilmu kepada umatnya. Saya akan sebut kata-kata ini daripada ilmu tauhid, harap semua ikut. Boleh? Boleh? InsyaAllah kita akan melihat. Allah ada. Kita mahu lagi semangat, lagi tinggi. Okey. Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Masya Allah al-azim. Alhamdulillah, semangat yang tinggi mengalu-alukan tahun hijrah yang baru ini. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah berhijrah untuk menyebarkan kebenaran ini, aqidah dan syariah
yang baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan. Apabila orang-orang kafir tidak dapat memberhentikan baginda dengan memberi tawaran-tawaran itu, maka mereka menambahkan menyakiti baginda dan para sahabat. Dan ada yang juga telah melamparkan ke atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanah. Ada yang melemparkan atas baginda plasinta unta, dan macam-macam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar daripada Makkah Al-Mukarramah sampai dia disuruh untuk berhijrah. Sebelum baginda dia berhijrah, orang-orang kafir telah mengambil keputusan untuk membunuhnya sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka membuat satu perjumpaan untuk mereka bermusyawarat antara mereka bagaimana mereka mahu membuat sedemikian. Datang iblis, dia hadir bersama mereka dalam rupa seorang ketua kabilah Arab. Dia datang hadir bersama mereka. So setiap kali ada orang yang bagi pendapat, dia kata bukan ini. Sampai ada orang dia kata kita akan pilih daripada setiap kabilah seorang lelaki yang kuat, dan mereka semua masuk sekaligus ke rumah Muhammad, dan mereka akan ambil satu pedang dan membunuhnya, supaya semua kabilah ada daripadanya yang terlibat. Bila semua kabilah ada daripadanya yang terlibat, nanti Banu Hashim, keluarga baginda, jika mereka mahu memeranginya, membunuhnya, tidak dapat, kerana akan dapat semua kabilah ada daripadanya yang telah berkongsi pada itu. Maka kata iblis, itu adalah pendapat yang terbaik. Allahu Akbar. Kemudian mereka ini, pemuda-pemuda ini yang mereka ditugaskan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pergi duduk depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunggu untuk masuk. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Dia Maha pencipta bagi sekalian sesuatu. Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada baginda tentang rancangan orang-orang kafir, rancangan yang jahat itu. Maka baginda disuruh untuk tidak tidur pada malam itu di rumahnya, dan supaya dia keluar berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali ibn Abi Talib, supaya Ali radhiyallahu anhu dia kekal dan kembalikan amanah-amanah kepada orangnya, kerana ada orang-orang tinggalkan amanah-amanah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda mengkhabarkan kepada Sayyidina Ali bahawasanya tidak akan berlaku kepadanya mudarat. Maka Ali dia tidur di katil baginda dan dia berselimut dengan satu rida yang hijau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengambil segenggam daripada tanah dan dia keluar, sedangkan orang-orang kafir ada di luar. Baginda keluar sedangkan dia membaca daripada surat Yasin sampai firman Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan baginda meletakkan tanah atas kepala-kepala mereka. Apa makna firman Allah Ta'ala ini? Maknanya Allah Ta'ala telah menjadikan penghalang daripada depan mereka, belakang mereka, maka mereka tidak dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda lalu depan mereka,
Apa mereka? Lalu mereka tidak melihatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apabila sampai dan mengkhabarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq tentang suruhan Allah baginya untuk berhijrah, Abu Bakar As-Siddiq seorang lelaki yang dia sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat mengagungkan baginda, dan dia sudi untuk jadi tebusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta, dia kata, ya Rasulullah, terimalah saya sebagai teman di dalam perjalanan ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya sebagai teman pada perjalanan hijrah, dan mereka keluar menuju ke Gua Thawr. Orang-orang kafir mereka tahu baginda telah keluar, dan mereka mengisytiharkan kepada orang ramai. Mereka kata, sesiapa yang dapat membawanya dalam keadaan hidup atau mati, kita memberi kepadanya sekian-sekian daripada harta. Maka ramai pemuda keluar mencarikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq ada berseorangan dengan baginda. Thaniya Ithnain, mereka keluar hanya dua orang. Mereka keluar. Apakah Abu Bakar As-Siddiq dia membuat? Dia berseorangan dan dia mahu mempertahankan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok di sini dan belajar makna cinta yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka berjalan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kadang-kadang berjalan belah kanan baginda, kemudian dia pergi ke kiri, kemudian ke depan, kemudian ke belakang, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya kepadanya, mafhumnya, wahai Abu Bakar, kenapa berjalan dengan cara ini? Allahu Akbar. Apakah jawapan yang Abu Bakar memberikan? Jawapan yang penuh dengan cinta. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, apabila saya ada di kanan, saya ingat mungkin mereka akan serang dari kiri, saya cepat-cepat ke kiri. Apabila saya ada di kiri, saya ingat mungkin mereka akan serang daripada depan, saya cepat-cepat ke depan. Apabila saya ada di depan, saya ingat mungkin mereka akan serang dari belakang, saya cepat-cepat ke belakang. Subhanallahil azim. Dia memikirkan bagaimana mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kalau kita ada dalam situasi seperti itu, bagaimana kita akan buat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Muslimin, muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Sampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq ke Gua Thawr. Dan apabila mereka ingin masuk, maka Abu Bakar minta untuk dia masuk awal supaya cek keadaan di dalam gua. Dia tidak mahu apa-apa menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia masuk, dia dapat ada lubang-lubang dalam gua itu. Maka dia mula menetupkannya sampai ada satu lubang tidak dapat menetupkannya dengan apa. Maka dia letakkan kakinya atasnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk. Tetapi ada sesuatu yang telah menggigit kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apabila dia ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berada dengan baginda dan melihat wajahnya, ini menjadikan orang sangat gembira, menjadikan hati sangat tenang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sapu dengan air liurnya yang ada barakah padanya atas tempat itu, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dia sembuh serta merta. Sampainya setengah orang ke depan gua,
Karena ada antara orang Arab zaman dahulu yang pakar mencarikan kesan. Kalau dia melihat kalau melihat najis daripada unta, dia tahu ini unta ini ia telah lalu di tempat sekian kerana dalam najisnya ada daripada jenis tumbuhan yang sekian-sekian. Mereka tahu, pandai pada carikan kesan. Maka mereka dapat kesan sampai ke dekat dengan gua. Mereka suruh seorang untuk pergi cek dalam gua. Tapi sebelum mereka sampai, Allah Ta'ala telah menjadikan satu burung merpati bertelur depan pintu gua itu. Dan Allah Ta'ala menjadikan labah membuat sarang atas pintu. Maka ternampak seolah-olah tak ada orang. Orang itu dia pergi tengok. Bila dia melihat sarang dan burung bertelur di sana, maka dia balik. Terus dia kata tak ada orang, kosong. Sedangkan Rasulullah SAW dan Abu Bakar, kedua-dua mereka berada dalam gua. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, jikalau mereka melihat daripada bawah, mereka dapat melihat kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya Abu Bakar, ma dhannuka fi ithnain Allahu thalithuhuma. Maknanya apakah kamu percaya tentang dua orang yang Allah menyokong mereka dan mempertahankan mereka? Abu Bakar Siddiq apabila dia berada dalam gua, dia menangis. Tapi menangis bukan kerana menyesal keluar dengan baginda, langsung tak. Menangis kerana bimbang ke atas keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cintanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia sendiri yang pilih keluar dengan baginda, mahu mempertahankannya, sudi jadi tebusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun berada dalam keadaan itu, masih lagi ada harapan untuk menyebarkan dakwah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahzan, innallaha ma'ana. Maknanya jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membantu kita dan mengurniakan kemenangan kepada kita. Hendaklah kita belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita bersemangat yang tinggi pada tahun ini yang baru, pada melaksanakan ibadah dan menyebarkan dakwah dan menyebarkan kebaikan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, walaupun kita menghadapi cabaran yang pelbagai, walaupun umat kita menghadapi pelbagai cabaran, jangan itu memberhentikan kita daripada menyebarkan ilmu dan menyebarkan dakwah. Ramai orang zaman sekarang, mereka tidak berfikir tentang sebarkan dakwah. Ramai orang, mereka ada jiran, ada kenalan yang mereka bukan beragama Islam, tapi tidak fikir bagaimana saya mahu cakap dengan dia dengan cara yang baik, supaya dia terima agama kita, terima agama Islam. Ramai orang tidak fikir tentang ini, tidak fikir tentang sebarkan dakwah. Masya Allah al-Azim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah berhijrah, bermalam dalam gua itu 3 malam supaya menyebarkan dakwah. Maka apakah kita akan membuat pada tahun ini untuk menyambung perjuangan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar Siddiq keluar daripada gua dan mereka menuju ke Makkah, ke Madinah Al-Munawwarah. Mereka menuju ke Al-Madinah Al-Munawwarah dan dalam perjalanan ada yang melihat mereka dan mengkhabarkan kepada seorang daripada Quraisy namanya Suraqah bin Malik. Orang ini orang yang berkuda dan dia sangat kuat. Dia cepat pergi ke tempat yang dikhabarkan ada padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila dia
datang nak berhampir dengan baginda membuat doa. Maka kaki-kaki kudanya masuk dalam tanah sampai ke perut. Maka kuda itu tidak boleh gerak lagi. Maka apabila dia melihat ini, dia tahu ini mukjizat. Dia kata, buat doa bagi saya supaya saya keluar daripada keadaan ini, dan saya memberikan janji tidak akan khabarkan sesiapa tentang kamu. Maka baginda membuat doa, maka keluarnya kaki-kaki kuda itu daripada tanah. Maka Suraqah memang dia balik dan tidak mengkhabarkan sesiapa. Suraqah ketika itu tidak memeluk agama Islam, tapi setelah itu Suraqah ini dia telah memeluk agama Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan baginda lalu ke kemah Ummi Ma'bad. Ini satu kemah yang orang musafir dia rehat padanya untuk minum susu, minum air. Maka baginda dan Abu Bakar Siddiq apabila sampai dapat tidak ada susu, ada kemarau, maka kambing-kambing Ummu Ma'bad tak ada padanya susu. Baginda melihat satu kambing dan baginda sapu atas kantungnya. Sedangkan sebelum ini tidak ada susu dalamnya, maka ada susu. Jadi susu dalamnya, baginda dia penuhkan satu bekas dengan susu, dia minum, ada dengan dia minum, dan dia tinggalkan bagi Ummi Ma'bad susu juga untuk dia minum. Dan Ummu Ma'bad ini dia telah memeluk agama Islam. Baginda sambung perjalanannya bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Khabar hijrahnya sallallahu alaihi wasallam sudah sampai ke Madinah sebelum baginda sampai. Maka hari-hari orang-orang Islam di sana mereka keluar menunggu ketibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cuba gambarkan apakah perasaan mereka menunggu seafdal-afdal ciptaan Allah datang ke tempat mereka. Bagaimana mereka rasa? Hari-hari mereka keluar menunggu, mereka mahu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada suatu hari ada orang yang duduk atas pokok tamar, melihat daripada jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rombongan yang ada dengannya. Maka dia panggil, "Wahai penduduk Yathrib, yang kamu menunggu sudah sampai, datang." Maka mereka datang ramai-ramai mengadukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ada antara mereka yang kata, "Tala'al badru alaina bil thaniyatil wada' wajaba ash-shukru alaina ma da'a lillahi da' tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba ash-shukru alaina ma da'a lillahi da' tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba ash-shukru alaina ma da'a lillahi da' sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
وسلم. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba ash-shukru alaina ma da'a lillahi da'i. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba ash-shukru alaina ma da'a lillahi da'. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indahnya Al-Madinah Al-Munawwarah dengan ketibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Madinah Al-Munawwarah sudah jadi padanya barakah sampai ulama kata udara di Al-Madinah Al-Munawwarah ada barakah padanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sana. Maka apabila baginda masuk, maka ada datang ketua-ketua kabilah. Setiap mahukan baginda turun pada kabilahnya, dan ada yang pegang tali unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, turun pada kabilahku. Kita akan mempertahankan dan membantu." Maka baginda sebut kepada mereka, tinggalkan tali ini karena unta ini disuruh, ada suruhan baginya. Maka baginda tinggalkan tali unta. Unta itu berjalan sampai ke satu tempat. Ia pusing, kemudian duduk. Di sana mana ia duduk, dijadikan tapak bagi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda jadi tetamu pada rumah Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu 1 bulan. Gembiranya Abu Ayyub Al-Ansari, tetamu yang paling afdal, tetamu yang paling baik, tetamu yang paling mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi tetamu di rumah Abi Ayyub. Bagaimana Abu Ayyub rasa pada hatinya? Rasa apa? Bagaimana? Rasulullah tidur di dalam rumahnya. Allahu Akbar. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Abu Ayyub sangat gembira. Sampai apabila baginda duduk makan, maka dia melihat Rasulullah mengambil makanan dari mana? Dia mengambil makanan daripada tempat yang baginda telah menyentuh dengan jari-jarinya. Ambil daripada sana kerana mahu barakah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai para sahabat, ramai-ramai mereka datang ke Al-Madinah Al-Munawwarah, dan baginda telah mengajarkan kepada para sahabat bagaimana kesaudaraan Islam. Maka Al-Muhajirin dan Al-Ansar mereka saling bantu-membantu untuk kebaikan orang Islam di sana, dan Al-Ansar mereka sangat membantu Al-Muhajirin. Al-Ansar penduduk Madinah yang asli. Sampai ada antara mereka memberikan separuh rumahnya kepada Al-Muhajirin, separuh hartanya kepada Al-Muhajirin. Masya Allah al-azim. Ini adalah makna kesaudaraan Islam. Maka kita orang-orang Islam, daripada mana-mana kita, hendaklah kita melaksanakan kesaudaraan ini. Melaksanakan kesaudaraan ini, kita orang-orang Islam, sama ada kita Melayu atau Bangladesh atau Indonesia atau Arab atau Turkish atau daripada mana-mana bangsa,
Kita semua saudara-saudara Islam. Hendaklah kita ambil berat tentang saudara-saudara kita. Dan zaman sekarang kita melihat apakah yang berlaku di Gaza dan kita semua sedih, subhanallah. Maka kalau kita tidak dapat untuk membantu mereka, jangan kita lupakan mereka pada doa. Jangan kita lupa membuat doa bagi mereka. Jangan kita lupa buat doa buat mereka setelah solat fardu dan pada malam setelah solat tahajud. Ingat untuk membuat doa bagi mereka kerana Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, dengan datangnya tahun hijrah yang baru ini, hendaklah kita ada harapan pada melaksanakan apa yang baik pada tahun ini. Dan dengan harapan ini, harap insya-Allah taala ada kesenangan yang datang setelah cabaran, setelah kesusahan. Kita harap ada kesenangan yang datang. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. وفقكم الله تعالى. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا علام الغيوب يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا وارحمنا واجعل اللهم هذه السنة سنة خير وبركة على الأمة المحمدية يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ربنا يا إلهنا يا أرحم الراحمين فرج كرباتنا واكفنا ما أهمنا. اللهم قنا شر ما نتخوف. اللهم اذهب عنا الهم والحزن واجعلنا من الصالحين يا الله يا كريم. اللهم أحسن ختامنا واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة وارزقنا يا ربنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته الأصلية في هذه الليلة وفي كل ليلة. وانفحنا اللهم بنفحاته وارزقنا من بركاته. اللهم يا ربنا يا إلهنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين فرج كرب المسلمين في غزة، فرج كرب المسلمين في فلسطين. اللهم يا ربنا فرج كربهم، اللهم يا ربنا اكفهم ما أهمهم. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اجعل هذه السنة سنة خير علينا وعلى الأمة الإسلامية. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والله تعالى أعلم وأحكم. Terima kasih banyak kepada semua hadirin dan hadirat, dan terima kasih kepada EJK Masjid Al-Bushra. Barakallahu fiikum. Dan kita nak maklum bahawasanya sesiapa yang ada anak yang mahukan dia jadi alim, mahukan dia jadi orang yang berilmu, menyambung perjuangan dakwah seperti mana ulama kita, ulama Melayu zaman dahulu. Kita ada kompleks education di Kota Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Saada Education Group. Kita ada daripada tadika sampai ke STAM. Maka yang ada anak dan mahukan dia belajar ilmu agama, kita ada program Ulul Albab bagi sekolah menengah, dan ada integrasi, ada tahfiz, ada asrama bagi lelaki perempuan, ada juga SPM, ada fast track, dan ada juga STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia. Bagi yang mahu sambung di Azhar, maka boleh ambil sijil ini, belajar bahasa Arab, dia jadi mantap dalam bahasa Arab, dan belajar juga subjek turas, supaya dia insyaAllah jadi orang yang berilmu dan menyambung perjuangan ini. Kerana menyambung perjuangan ini bukan hanya dengan kita bercita-cita sahaja. Indahlah kita membantu anak kita, anak muda, untuk mereka jadi da'i dan da'iyah, supaya menyambung perjuangan ini. Dan juga kita ada diploma Islamic Studies
Bagi yang mahu ambil diploma ada juga. Barakallahu fiikum, waffaqakumullah. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Wassalamualaikum. Yang mahu tahu lebih lanjut